Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Wan Nadia binti Cik Wan Rosman. Saya daripada kelas 5 Geografi. Hari ini saya akan membentangkan tentang kempen kesedaran pemilihan produk makanan sihat. Di sini saya akan menerangkan maklumat tentang Akta Makanan 1983. Makanan 1983 ialah merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan serta mengenai perkara yang berkaitan dengannya. Secara ringkasnya, mana-mana pihak yang menjual makanan yang beracun atau yang merosakkan kesihatan pengguna akan didenda atau dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disabitkan oleh mahkamah. Di sini pula saya akan menerangkan maklumat tentang Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 ialah undang-undang yang digubal di bawah Akta Pemakanan 1983 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan bagi membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada sebarang bahan pencemar yang beracun. Sebagai contoh, mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985, maklumat dalam label makanan harus mengandungi perkara-perkara seperti di dalam contoh label makanan di sebelah. Label makanan yang terdapat pada gambar rajah tersebut ialah: yang pertama, nama sebutan sebenar makanan, iaitu nama yang jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Yang kedua, senarai ramuan, iaitu ramuan yang digunakan dalam produk yang disusun mengikut berat dalam susunan yang menurun. Yang ketiga, arahan penyimpanan, iaitu ikut arahan penyimpanan yang disarankan. Yang keempat, maklumat pengeluaran, iaitu nama dan alamat pengilang, pembukusan, ejen termasuk produk import. Yang kelima, akuam pemakanan, iaitu menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Yang keenam, pelabelan pemakanan, iaitu maklumat mengenai kandungan pemakanan sesuatu produk. Yang ketujuh, penyataan aditif makanan, iaitu perlu menyatakan semua aditif makanan yang dibenarkan, iaitu bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perisa, penambah perisa, antioksidan dan kondisioner makanan. Yang ke-8, penyataan mengenai kuantiti berat dan isi padu, iaitu mengenai berat bersih atau isi padu atau bilangan minimum isi bungkusan makanan tersebut. Yang ke-9, penandaan tarikh, iaitu pastikan bahawa makanan yang dipilih tidak melepasi tarikh luput. Pemilihan produk makanan mengikut garis panduan dalam Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 ialah penting bagi menjamin makanan yang bersih, sihat dan bermutu tinggi. Antara contoh produk yang bermutu tinggi ialah roti, yogurt dan susu. Antara langkah untuk memilih makanan yang bermutu tinggi ialah: tidak bocor atau kotor. Yang kedua, melihat tarikh luput pada label makanan. Yang ketiga, memeriksa kandungan bahan yang digunakan semasa pembuatan makanan. Antara kriteria pemilihan makanan yang betul ialah: yang pertama, mempunyai tanda halal. Yang kedua, memastikan keadaan makanan berada dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, melihat tarikh luput. Yang keempat, meneliti ramuan makanan. Antara kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat ialah: yang
pertama, keperluan vitamin yang cukup. Yang kedua, memberi kesihatan mental yang stabil. Yang ketiga, mampu mengawal kadar obesiti. Dan yang keempat, mengekalkan nutrien dan zat yang mencukupi. Antara kesan pengambilan makanan yang tidak berkhasiat ialah: yang pertama, obesiti. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kolesterol. Yang keempat, kencing manis. Dan yang kelima ialah penyakit jantung. Antara makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi seimbang yang dapat mengekalkan kesihatan dan ianya tidak mempunyai bahan kimia. Antara contoh pemakanan yang sihat melalui piramid makanan ialah: piramid makanan ialah satu panduan yang membantu mengelaskan jenis makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Ianya memberi gambaran satu pemakanan seimbang yang perlu kita ikut bagi memastikan badan mendapat nutrisi yang cukup. Piramid makanan bermula apabila Kementerian Pertanian di US mahu memberi panduan makanan yang terbaik untuk dipilih dan dimakan. Di Malaysia, piramid makanannya mempunyai gabungan 5 jenis kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras tingkat yang berbeza. Saiz setiap aras menentukan kadar jumlah peratus yang perlu diambil setiap hari bagi setiap kumpulan makanan tersebut. Bentuk piramid yang besar di bahagian tapak dan kemudiannya semakin mengecil apabila ke puncak menunjukkan makanan yang paling bawah perlu diambil dalam jumlah yang lebih berbanding yang di atasnya. Sekian sahaja video ini daripada saya. Saya berharap video ini dapat membantu dan memberi maklumat kepada anda. Semoga bermanfaat.